Tengok contoh logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM di seluruh negara. Tengok ada Indonesia ada, macam-macam ada. Thailand ada, USA ada. Ni logo halal USA. Ni Indonesia. Ni Brunei halal dia punya logo. Ni daripada mana? Al-Halal. Mungkin Arab kot ni. Okay, ada lagi daripada Japan. Ni logo halal. Maksudnya kalau kita pergi Japan, pergi Jepun ke Korea, ada rasa Korea ada sekarang ni. Kalau pergi UK ni ada halal monitoring committee UK, United Kingdom. Lagi dia ada lagi negara Singapura ni, logo halal negara Singapura. Logo halal negara Australia. So macam-macam lagi negara, contoh. Ini Thailand. Logo halal Thailand. Biasanya berada di beras siam. Ini ada. Kalau produk tu daripada negara Thailand. Okay. Ini contoh-contoh logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM untuk dipasarkan di negara Malaysia. Ini contoh logo halal. Okay, yang seterusnya tengok akibat pengambilan makanan yang haram. So kita dah sentuh tentang makanan yang halal. So kita sentuh makanan yang haram. Kenapa kita perlu elakkan ataupun seboleh-bolehnya tak perlu makan terus lah. Okay, sebab apa? Sebab makanan yang haram ni yang pertama bila kita makan hati akan menjadi keras. Ni hati akan jadi keras. Yang kedua, tidak mendapat kemanisan beribadat. Yang ketiga, terdorong melakukan kejahatan. Yang keempat, kasar peribadi. Maksudnya yang ni bukan saya nak kata semua, tak. Maksudnya lebih kurang sumber. Maksudnya kalau kita, anda kata kita tu kita kasar, kenapa aku jadi kasar ataupun yang kawan kita, kau ni kasar lah. So mungkin salah satu sebab ni mungkin punca dia ialah salah satu dia ialah punca daripada pemakanan kita yang kurang, bukan haram, yang maksudnya kita tak ambil benda tu, tak ambil kisah tentang halal dan haram. So ini yang keempat. Yang kelima, kecerdasan minda terganggu, sama yang kita bincangkan tadi. So makanan yang halal, insyaAllah benda tu akan membantu otak kita untuk berfikir ataupun membersihkan otak kita. Okay, so yang keenam, sentiasa berada dalam keluh kesah. Yang ketujuh, mendapat kemurkaan dan azab Allah. Yang ke-8, dibenci oleh masyarakat. Yang ke-9, mendapat penyakit. Ni mendapat penyakit ni contoh, anda kata ada sesiapa ataupun awak Google nanti dalam Google punca kanser yang pertama di United Kingdom ataupun UK ataupun Amerika Syarikat. Punca kematian ni yang pertama ialah penyakit kanser. Kalau kita negara Malaysia lah, punca kematian yang paling utama ialah sakit jantung. Jadi untuk Malaysia. Yang untuk negara-negara lain biasanya dia berpunca daripada kanser. Kanser ni dia ada banyak. Kebanyakan untuk Amerika Syarikat dan UK, dia meninggal ataupun mati. Rakyat dia meninggal ataupun mati disebabkan oleh penyakit kanser usus. So awak cuba cari dalam istilah BI, saya rasa kalau tak silap saya dia punya COLOGNE kanser ataupun kita dalam bahasa Melayu kanser usus. Sebab apa? Sebab dia makan makanan yang haram, terutamanya daging khinzir. Sebab tu salah satu sebab kita tidak dibenarkan ataupun diharamkan makan daging khinzir ialah sebab dia banyak kuman. Kuman tu bila digoreng, direbus pun dia tak akan mati. Tu untuk benda tu terdapat dalam daging khinzir. Tu untuk makluman. Yang terakhir ialah susah memahami ilmu yang dipelajari. Dia berkaitan dengan yang warna biru tadi kecerdasan minda terganggu. Dan yang terakhir, yang paling penting, doa tidak mustajab. Maksudnya kita doa, ya Allah, kenapa aku ni tak pandai-pandai mungkin salah satu doanya sebab dia mungkin dari segi punca pemilihan makanan kita terdapat barang-barang ataupun bahan-bahan yang agak was-was dalam kita punya pemakanan. Itu untuk akibat pengambilan makanan yang haram. Okay, yang seterusnya, yang kedua akhir, perbezaan ciri makanan halal dengan haram. So yang pertama dari segi aspek bahan. Untuk makanan halal,
bahan yang halal dimakan macam saya beritahu tadi. Untuk makanan yang haram, bahan yang haram dimakan. Ini bagi contoh daging khinzir dan sebagainya. Untuk aspek proses, disembelih mengikut hukum syarak. Dan untuk makanan haram, tidak disembelih mengikut hukum syarak. Kalau tengok siapa-siapa tengok dalam YouTube, banyak negara-negara yang mengeluarkan ataupun dia sembelih ataupun diguna current. Ataupun dia memang sembelih potong kepala terus ada ataupun dimasukkan lembu tu hidup-hidup dalam mesin, yang tu pun tak disembelih. So kita jatuh makanan yang daging tersebutlah daging yang haram. Sebab tu kita kena pilih betul-betul. So binatang tersebut mesti disembelih. So yang ketiga, dari segi isi kandungan, bebas daripada najis dan kotoran. Untuk makanan yang halal, untuk makanan yang haram bercampur dengan najis dan kotoran. Macam tadi, contoh dia masukkan, kalau hotel-hotel terkemuka di dunia so sebab tu kena hotel pun kena pilih yang ada logo halal. Yang tak ada logo halal tu sudah dia akan mendatangkan sedikit rasa was-was untuk kita makan dekat hotel tersebut. Sebab apa? Sebab chef di hotel biasanya untuk dia sedapkan lagi makanan, dia akan letakkan wine ataupun arak, sejenis arak lah. Memang dia masak. Kalau Jepun pun dia akan tuang sedikit wine. Kalau kita ni perencah cukup rasa, kalau dia pun sama. So mungkin sebab dari segi kandungan dia, arak tu ialah tidak halal ataupun dalam bahasa dia najis. Makanan haram tu bercampur dengan najis dan kotoran, dia akan menjadi makanan yang haram. Itu untuk isi kandungan. Yang keempat, dari segi kebersihan, makanan yang halal disimpan di tempat yang suci. Yang untuk makanan yang haram disimpan di tempat yang bernajis. Yang ni sebab tu kalau untuk pilih restoran sebagainya, pilihlah kedai yang bersih. So yang tu untuk aspek yang keempat. Yang kelima, untuk kesihatan. Makanan yang halal bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan. Tetapi untuk makanan yang haram mengandungi racun dan sesuatu yang memudaratkan kesihatan. Untuk makluman semua, untuk Thailand dia suka letakkan ubat kalau dekat ikan supaya ikan tu segar, ataupun kita namakan dia sebagai pengawet mayat. Mayat yang jenazah ataupun yang dah meninggal, so dia akan letakkan dia punya ubat tu dekat ikan dan sebagainya. Yang tu untuk makanan yang haram. So kalau ada benda tu, jatuh pada makanan yang haram. Okay, yang keenam ataupun aspek yang terakhir, itu sumber. Untuk makanan yang halal mesti diperoleh dengan cara yang sah. Untuk makanan yang haram diperoleh dengan cara yang haram. Ni contoh benda tu halal tapi haram. Sebagai contoh, Ali dia ada sedap pula Ali dia. Saya bagi contoh yang lain lah. Minah. So Minah dia pergi mencuri. Hasil daripada duit curi tu, dia pergi beli KFC. So dia bagi dekat kawan dia. Minah kawan dengan Siti. So dia bagi kat Siti, aku belajar kau lah Siti. Siti tanya Minah, kau ambil daripada mana duit? Kata, aku curi tadi. Tak apa, kau makan, aku yang curi. Maksudnya kalau Siti, dia dah tahu dia punya makanan dibeli daripada wang curi, walaupun pada asalnya KFC tu halal, maksudnya dia tetap jatuh makanan KFC tadi, tetap jatuh kepada makanan yang haram. Kalau dia makan juga haram. Kalau dia tak tahu, tak ada masalah. Kan? Maksudnya, tapi kalau macam dah tahu duit dia datang daripada mana, so tak perlulah untuk kita makan. Sebab kita kategorikan sebagai makanan yang haram. Sama juga dengan isu-isu rasuah. Contoh, nanti kalau dah besar nanti dah kerja tapi duit rasuah, so beli makan, beli beras dan sebagainya untuk keluarga awak. Sebab kalau anda kata keluarga awak tahu, sepatutnya itu adalah makanan yang haram, duit rasuah. So tak perlu bukan duit haram. Kerjalah dengan yang halal, beli makanan walaupun tak cukup, belilah seadanya supaya dia menjadi berkat. Yang paling berkat dan baik, halal lagi baik. Okay? Halalan thayyibah, halal lagi baik. So untuk penjara ayat ada 3 sahaja.
Yang pertama ialah kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan halal memberikan kesan yang baik terhadap kesihatan jasmani, kecerdasan minda dan kejernihan hati. Ini berkaitan dengan diri kita sendiri. So yang kedua, umat Islam perlu menjadi usahawan dalam bidang industri makanan supaya menjamin kehalalan dan kualiti makanan. So maksudnya ni dari segi jihad sama, ni jihad ekonomi. Maksudnya kita perlulah menjadi usahawan. Sebagai contoh, kita nak buka kedai. Bagus sebab kita dah menjamin halal supaya orang boleh datang makan kedai kita dan terjamin dia punya halal dan kualiti makanan. Taklah kita pergi dekat contoh Seafood Tang kan. Seafood Tang tu dia tak ada logo halal untuk makluman. Kalau bubble tea ke apa benda? Tea Life Tea Life tu saya tengok dia punya kedai memang ada logo halal. Sebab tu jangan kita tak ikut-ikut perkara-perkara yang viral. Suka pergi tengok Seafood Tang. Kan? So tengok dulu dia punya logo halal. Dia punya kedai tu ada tak logo halal? Ada kata tak ada logo halal, sepatutnya kita jangan pergi. Tapi ramai yang pergi beli Seafood Tang yang masa viral bobati tu kan. Ramai yang pergi. Orang Islam sendiri. Tu untuk yang kedua lah. Yang ketiga, umat Islam adalah prihatin terhadap aspek pengeluaran makanan yang menepati hukum syarak dan mematuhi piawaian kesihatan. Maksudnya kita sendiri, kita kena prihatin. Maksudnya kita kena cek logo halal tak halal sesuatu benda tu. Supaya kita tak terlibat dengan makanan yang haram. Itu saja.